Okey, Assalamualaikum. Salam. Kita mulakan kita punya kuliah ni. Untuk sekarang ni kita dah nak pergi kepada part 3. Bahagian terakhir lah kita punya lecture kita. Kita start dengan resource management. Jadi dalam bahagian terakhir ni, ketiga ni, resource management. Bila kita sebut resource management dalam coverage, dia ada tentang labor ataupun man lah, kita panggil man. Lepas tu ada material dan juga ada machinery. Lepas tu daripada komponen inilah yang nanti dia akan keluar dia punya so-called money. Money tu ialah cost lah. Jadi dekat cost pula kita nanti akan belajar tentang cash flow calculation. Lepas kita dah belajar itu, ada lagi satu topik yang kita akan belajar tentang project crashing ataupun project compression. Lepas tu kita last kali topik kita akan belajar tentang project monitoring, tracking. Jadi semua yang topik-topik bahagian yang part 3 ni sebenarnya dia ialah application of planning and scheduling yang kita belajar dalam buku kedua. Jadi contohnya di dalam bila kita belajar planning, buat scheduling dulu, tak kiralah buat scheduling tu guna apa-apa juga diagram. Elemen yang kita gunakan ialah activity, list of activity, lepas tu project duration. Itu saja. Kita belum masuk lagi tentang resources. Jadi inilah yang topik-topik lepas ni akan contohnya masukkan resources. Jadi kita start dengan labor dulu. Okay. Kita nak tengok tentang problem, apa dia punya planning, lepas tu ada dia punya contohnya kita panggil terminologi yang kita nak kaitkan kat sini, resource smoothing, resource leveling. Jadi yang resource smoothing dengan leveling tadi, saya dah share YouTube punya link dekat ketua kelas. Ada banyak yang YouTube tu semua. Tapi itulah kadang-kadang YouTube ni dia cerita, mungkin yang saya bagi tu ialah tentang konsep. Ada sedikit example. Tetapi kita nak cerita ni dengan cara yang lebih mudah sikit lah. Okey. Bila kita sebut tentang resource, kita tengok kita punya equation yang selalu kita akan refer tu, kita panggil value. A second here. Sekejap, guna pen saya. Okay, value. Value equal to cost plus profit. Value ni maksudnya contract value. Contract value yang kita tanda tangan dengan klien, berapakah harga yang telah pun disetujui lah. Okay. Lepas tu cost. Cost ni pula ialah total cost. Total cost dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil direct cost plus indirect cost. Direct cost ni sebenarnya sebahagian besar daripada kos pembinaan, lebih kurang 90% lah kita panggil. Manakala indirect cost ni lebih kurang 10%. Kalau campur dua-dua ni, dia akan membentuk total construction cost. Kalau kita dapat buat projek, cover cost ni, itulah yang dipanggil sebagai balik modal. Balik modal ni kalau zaman-zaman sekarang ni, kita pun akan mengalami recession ni, lepas ni, selepas 100 tahun. Ini orang kata recession yang terbesar selepas tahun 1920-an. Itu kita ada big recession. Sekarang ni para ekonomis pun kata kita akan ada another recession. Okay. Jadi macam umur macam saya ni, maksudnya dulu kita dengar-dengar je cerita yang Great Recession tu 1920s. Tetapi sekarang ni kita alami sendiri. How basically satu-satu event yang melanda negara, bukan melanda negara, melanda dunia, dia akan ada impact kepada ekonomi dunia. Jadi para ekonomi, kalau dulu dipanggil Great Recession,
sekarang ni dipanggil Great Lockdown, itu istilah dia. Okay, bila ada Great Lockdown, jadi ekonomi dunia ni akan mengalami recession. Recession ni maksudnya kita panggil kemalapan ekonomi. Banyak benda yang akan kita panggil stop lah, sebab isu dia kita dah banyak spend duit on benda-benda macam ni lah, benda-benda lain. Instead of spending duit untuk investment, we need to spend money on pandemic ni dan sebagainya. Okay, bila kita sebut tentang direct cost, okay, direct cost ni very simple. Cost apa? Man ni maksudnya labor, mostly dikaitkan dengan workers. Sebab kita mesti ingat lah, di tapak bina ni, majority mungkin lebih kurang dalam 90% lebih ni ialah workers. Manakala pihak pengurusan, project manager ke, engineer, termasuk kamu nanti akan jadi engineer, kamu ni bukan workers tapi kategori pengurusan. Pihak pengurusan mana-mana tempat pun dia tak ramai. Yang ramai ni ialah bilangan pekerja. Okay. So man dimaksudkan workers, lepas tu material, machine. Inilah 3 kos yang paling besar sekali untuk kita nak bina bangunan yang diminta oleh klien. Dan katakanlah 3 kos ni kita bagi sama banyak, tadi saya sebut lebih kurang 90%. Kalau bagi sama banyak pun kita akan dapat lebih kurang ginilah. Di antara 20 hingga 30% biasanya material cost, machine cost ataupun manpower cost. Cuma dia akan berbeza mengikut jenis kategori projek lah. Kalau misalnya contoh, kita buat projek infrastruktur. Kalau buat projek infrastruktur, biasanya kita tak pakai orang ramai sebab dia banyak mesin. Dia jadi cost mesin dengan material tu akan jadi lebih portion dia lah. Jadi bergantung kepada scenario. Tapi roughly secara gitulah. Okey. Jadi cost ni adalah satu cost yang besar, dia punya quantum dia. Sebab apa? Kalau kita balik semula pada formula kontrak sama dengan total cost dengan profit. Profit ni dalam kalau kita lihat secara keseluruhan kontrak ni mungkin tak banyak pun. Kalau kita kata plus minus 10%. Ini biasanya net profit lah. Net profit ni daripada mana kita ambil? Katakanlah kita ambil berdasarkan syarikat-syarikat yang public listed. Maksudnya yang berhad public listed di bursa saham. Mereka ni memang kena buat laporan. Jadi semua orang boleh tengok dia punya laporan kewangan dia. Biasanya dia punya net profit syarikat pembinaan ni lebih kurang 10%. Net profit ni maksudnya yang telah pun ditolak-tolak cukai bagai. Jadi kalau net profit 10% ni, kira dah okey dah tu. Sebab apa? Contoh, kalau projek tu 1 bilion dia dapat, 10% untung, maksudnya dah 100 juta dia untung. Kalau projek tu 10 juta, 10% ialah 1 juta. Jadi boleh jadi jutawan dengan segera bila kita dapat satu big projek. Jadi kalau 10% nak dapat profit tu pun kita kena bekerja keras. Nak kena control the project so that we can achieve that thing. Ini kan pula yang projek yang 20% ni. 20% ni lagilah kita nak kena control betul-betul. Okay. Alright, kita lihat apakah masalah yang biasa melanda berkaitan dengan labor. Jadi yang ini kita panggil fishbone diagram, bentuk tulang ikan ni. Fishbone diagram ni ialah untuk kita nak tunjukkan contoh problem dengan labor ni biasa dikaitkan dengan apa? Unskilled, poor supervision, inappropriate, lepas tu unreliable subcon lah, slow mobilization lah, shortage. Okay, kita tengok unskilled labor. Unskilled labor ni memang menjadi satu masalah di Malaysia sejak daripada dulu lagi. Sebab kebanyakan pekerja yang datang ke Malaysia ni mestilah daripada negara-negara yang lebih kurang maju sikit daripada Malaysia lah. Seperti Bangladesh, Indonesia ke, Kemboja ke. Kebiasaannya memang kurang maju daripada kita. Jadi bila dia kurang maju, construction kat sana pun tak banyak mana. Jadi kebanyakan daripada mereka ni tak pernah ada pengalaman bekerja di tapak bina pun.
Bila datang ke Malaysia barulah nak belajar bekerja sambil belajar. All kind of skill. Jadi bila orang yang tidak mempunyai kemahiran buat kerja, dia akan melakukan banyak kesilapan. Jadi itulah yang dia akan ada kaitan, dia ada implikasi kepada apa? Contohnya isu quality. Poor workmanship ni ialah quality lah. Okay, quality. Dia akan menjejaskan quality. Dia akan menjejaskan apa? Productivity. Dia akan menjejaskan safety. Biasanya orang yang tak berapa cekap ni, bila dia pergi ke mana-mana tempat tu, dia tak berapa ada pengalaman. Misalnya nak berhadapan dengan, kalau safety ni kita kata various hazard. Tapi kalau orang dah biasa, dia dah faham dah. Ini masalah dan dia try to avoid. Okay. Jadi itu unskilled labor. Yang kita safety quality itu satu hal. Yang kita nak fokus ialah isu productivity. Productivity itu maksudnya kalau orang yang skillful, dia boleh buat kerja dalam yang banyak dalam masa yang pendek, tapi orang-orang yang tak skill itu dia akan ambil masa yang panjang. Okey, lepas tu yang kedua, poor supervision. Poor supervision ni pun sama. Sepatutnya bila dah kita ada banyak unskilled labor ni, kita kena tingkatkan supervision. Mungkin nak ramaikan lagi supervisor. Tetapi kita tengok di mana-mana tempat pun ini jadi isu. Supervisor ataupun engineer, dia punya bilangan dia kadang-kadang tak berpadanan dengan cost project. Jadi supervisor yang sama dia nak kena tengok productivity kerja, nak kena tengok planning, nak kena tengok material datang keluar masuk. Jadi macam-macam kerja dia nak buat. Sehingga lalas sekali dia tak tengok kepada pekerja tadi. Tak ada orang monitor. Jadi pekerja akan buat ikut suka dia. Jadi akhir sekali tengok-tengok kerja tak mengikut spesifikasi, kita pula kena reject. Kerja tersebut kena reject. Jadi dah ada isu cost dan juga ada isu pembaziran masa kat situ. Okay, yang ketiga ialah monitoring. Monitoring system. Contohnya bila kita kata quality control ni, dia memang ada sistem yang kita kena bangunkan step by step. Sebab itulah misalnya untuk quality ni kita ada ISO 9001. 9001 ni pun tak cukup. Dia hanyalah management system. Contohnya ISO 9001. Dia hanyalah banyak lebih kepada documentation. Tetapi ada di Malaysia ni yang kita pakai contohnya QLASIK. QLASIK yang dibangunkan oleh CIDB. Ini untuk betul-betul nak monitor quality of construction, produk tu sendiri. Kalau di Singapura mereka namakan sebagai Conquest quality jugalah. Di Malaysia CIDB namakan QLASIK. Jadi banyak kadang-kadang developer bila dia buat projek, dia dapatkan certification QLASIK. Tetapi yang menjadi masalah ni dia punya rumah ke produk bangunan yang dia jual tu dia akan up lah. Sebab dia kata oh kita buat ni ada certification betul-betul. Itu yang berlaku lah. Alright. Lepas tu unreliable subcon. Kita kadang-kadang bila main con ni, dia buat kerja mesti nak kena ada subcon. Okay. Dia kontraktor yang dapat projek main con tadi, mungkin dia kontraktor yang berwibawa, okey dah. Tapi bila dia lantik subcon tersebut, itu yang jadi isu. Kadang-kadang subcon ni mungkin daripada segi track record dia okey, tapi lama-lama dia pun bertukar orang, bertukar bos ke bertukar orang-orang yang penting kat situ. Dengan dia punya pekerja-pekerja pun bertukar. Jadi kualiti mungkin akan timbul daripada yang isu orang yang ada dalam sistem tersebut. Slow mobilization. Slow mobilization ni perkataan mobilization maksudnya kita masuk ke tapak. Dia ada dua istilah kat sini yang kita biasa guna. Satu ialah mobilization, yang satu lagi ialah demobilization. Mobilization, demobilization ni biasa diguna dalam konteks kita nak mula-mula masuk tapak. Katakanlah kita ni dapat dibenarkan masuk tapak. Tapak tu kosong, tak ada apa. Jadi kita nak hangkut barang-barang kita semua dengan trailer-trailer bagai, itu kita panggil mobilization. Bila dah habis projek, kita kena demobilization.
keluarkan segala macam barang-barang site office kita kalau kita sewa kabin dan sebagainya. Itu demobilization. Satu lagi isu, poor transportation system ni maksudnya poor access dan sebagainya, ialah bagaimana pekerja-pekerja tadi nak pergi kerja. Sebab tu di Tabak Bina ni kita buat site office. Bukan site office lah, kita panggil cabin ataupun rumah-rumah kongsi untuk pekerja tu duduk kat situ. Tetapi kalau kita tengok kilang-kilang di Senai ke bagai, ada juga yang disediakan asrama untuk pekerja tapi bukan terletak di dalam kilang. Construction je yang so far letak rumah kongsi ini dalam kawasan construction. Tapi kalau di negara-negara maju, mereka ni tak benarkan. Tapak bina ni kita buat rumah kongsi dan sebagainya. Kalau nak buat, kena buat dia di tempat lain sikit. Jadi tiap-tiap pagi pekerja tu akan diangkut dengan kenderaan pergi balik ke site tersebut lah. Bukan di kawasan ni. Jadi di Malaysia pun tak lama lagi pun kita dah nak move into this kind of concept. Di mana kalau pekerja-pekerja ni rumah-rumah kongsi ni dah tak ada dah dekat kawasan site, dia akan ditempatkan di kawasan yang lebih tersusun lah. Okay? Kerana ada banyak isu yang dibangkitkan, isu kebersihan, isu keselamatan, isu kebakaran dan sebagainya. Jadi seboleh-bolehnya kita nak kawasan site tersebut ditutup selepas waktu bekerja. Patutnya tak ada orang. Tapi bila rumah kongsi ada kat situ, itu yang timbul isu. Dan yang seterusnya adalah shortage. Okey, shortage. Shortage ni kerana apa? Absenteeism. Maksudnya orang tak datang. Jadi dalam construction, kadang-kadang kalau seorang dua tak datang tu, mungkin kita rasa macam ramai lagi orang boleh ni. Tapi kalau yang tak datang tu orang penting dalam satu geng tu. Satu kru. Kru tu dia mesti ada 5 orang. Bila seorang tak datang, dia jadi masalah. Okey. Tambah pula kalau kru tersebut ialah operator. Operator dia kena bawa kenderaan mesin tu, dia seorang yang tahu. Bila dia tak datang, walaupun yang 4 orang lagi ada, sebenarnya banyak benda kita tak boleh nak jalankan. Tambah pula yang tak datang, katakanlah hari tersebut ialah crane operator. Oh, lagilah macam-macam masalah sebab semua kalau bangunan tinggi bergantung kepada crane tersebut. Okey, itu satu. Yang kedua, strike. Strike ni maksudnya mogok. Di Malaysia ni kita tak ada organized strike, mogok macam di negara luar. Mereka ni ada union-union. Tetapi sebenarnya dia berlaku. Jadi pekerja pembinaan ni, kalau kita lambat bayar gaji, tak cukup gaji, dia protes. They don't care who you are. Dia lain, dia bukan macam orang profesional lah, boleh cakap-cakap lagi, dia tak ada. Mungkin apa benda yang batu ke dia boleh baling. Sistem dia lain. Okay? Jadi kalau misalnya kita lambat bayar gaji, dia tak datang. It's sign of protest lah. Ataupun dia pakat-pakat dengan kawan dia, besok, jadi last sekali, bos tak boleh buat apa. Takkan nak cari orang lain. Jadi lambat. Dan yang last sekali ialah poor planning. Poor planning ni siapa yang buat? Sebenarnya kita yang buat. Jadi inilah yang kita nak zoom in. Sebenarnya kadang-kadang banyak yang problem related dengan labor ni, kita kontraktor ke ataupun orang yang menguruskan pun kadang-kadang pening kepala macam mana nak buat ni. Sebab contohnya unskilled workers. Yang kita dapat macam tu. We cannot do anything. But planning ni ialah kita sendiri yang buat. Kita dah belajar sebelum ni planning. Jadi inilah yang kita nak gunakan. Kita nak gunakan contohnya oleh kerana kita yang buat planning tu, we can do some kind of adjustment. Alright. So kita lihat poor planning ni mungkin boleh menyebabkan shortage. Maksudnya pekerja yang diperlukan pada masa tersebut tak cukup. Ataupun kadang-kadang kita bawa pekerja terlalu awal. Bawa pekerja masuk terlalu lewat. Bawa pekerja masuk bilangan tak cukup, pun timbul masalah. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu nak bawa masuk pekerja tu bilangan dia yang mencukupi dan juga waktu yang betul. Itu yang kita kena refer kepada kita punya scheduling. Scheduling bar chart kita tu dia dah bagi tahu bila waktu nak buat aktiviti, bila ending of activity
Dan kalau kita attach resources di dalam bar chart kita tersebut, kita boleh tahu bilangan pekerja yang diperlukan. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak fokus dalam buku part 3 ni, ialah attaching resources. Sama seperti mana yang grup-grup IDP ni sedang buat, mereka ni attach resources sebagai sampel project. In reality, kadang-kadang memang betul kontraktor dia tak letakkan resources, tunjukkan resources dia tu di dalam dia punya Microsoft Project kerana ada isu. Isu macam mana tahu? Katakanlah contoh kita kata satu aktiviti tu pakai 3 orang pekerja. Itu yang kita rancang. Tetapi in reality, kalau misalnya aktiviti tersebut dah habis ke ataupun tak boleh nak diteruskan hari itu, jadi pekerja tu dia akan pergi kepada aktiviti yang lain, pekerja yang sama pun. Sedangkan dalam kita punya planning tersebut, kita letak orang tu bekerja dekat aktiviti A. Sedangkan mungkin pekerja tu tengah hari dia akan shift pada aktiviti B. Jadi itu yang jadi, it is a bit complicated ataupun very challenging untuk capture apa yang sebenarnya diamalkan berbanding dengan apa yang kita plan. Jadi last sekali, kontraktor cara paling mudah sekali tak payah letak resources, tak payah pening-pening. Sebab at the end of the day, bila kita buat satu projek tu, kita nak buat projek tu ada untung. Kalau projek tu ada untung kita buat, okey lah tu. Itu je dia punya konsep, simple dia. Okey. Time driven dengan resource driven. Okey, ada dua konsep yang saya highlight kuning ni. Time driven dengan resource driven. Apa maksudnya? Mungkin kita boleh kaitkan dekat sini. Time driven. Time driven kita buat macam ni. Contohnya time driven. Okey, ini dia berkait dengan yang item nombor 1. Okey, item nombor 1 ni. Ni yang dipanggil time driven. Time driven. Time driven planning. Apa maksudnya? Okey, biasanya katakanlah kita kata ada satu aktiviti piling lah. Nama aktiviti piling. Piling ni kalau kita kata time duration lah, time duration tu sama, ni resource. Kalau time driven maksudnya kita set time lebih kurang 10 hari. Okey, kita set ini dan lepas tu kita kena cari berapakah resource. Contohnya kalau nak buat piling kita perlu piling rig. Okey, contohlah kita nak siapkan dalam masa 10 hari. Katakanlah kita cari piling rig ada, kita boleh dapat 2. Kita letak 2. Okey, sebab letak 2 tu kenapa? Kita dah kira. Oh, kalau pakai 2 piling rig ni boleh siap dalam masa 10 hari. Tetapi dalam time driven ni maksudnya kita set the time. 10 hari yang kita nak. Itu dia punya konsep yang pertama. Yang kedua ni ialah kita panggil resource driven. Resource driven. Resource driven ni pula, kita set ni resource, kita set resource dulu, lepas tu barulah cari dia punya timing. Dia terbalik. Contoh, kita set satu resource saja. Kerana itu je yang kita nak pakai setiap masa. Jadi kalau tadi, mengikut logiknya piling tadi, kalau 10 hari, 2 piling rig. Kalau kita dah set satu, maksudnya automatically kita perlukan 20 hari. Tapi tiba-tiba kita tambah resource kepada 2 ataupun 3. Kalau kita tambah kepada 3, maksudnya kita akan dapat kurang lagi lah, lebih kurang 5. Contohnya 5 hari. Ini dia punya kaitan dia. Jadi di dalam kebiasaannya, dua-dua konsep ni bergantung kepada planner lah, dia nak amalkan yang mana. Jadi daripada konsep ni lah timbul perkataan yang dipanggil resource leveling, resource smoothing. Untuk yang time driven tadi, bila kita set duration, maksudnya whatever it is, duration tu kita dah fix. Yang menjadi dia punya variable tadi ialah number of resources. Jadi inilah yang kita nanti akan apply satu konsep yang dipanggil
resource smoothing. Okey, itu satu senario. Yang senario yang kedua ni ialah resource driven, di mana resource tadi yang kita fix, bukan time yang tadi kita fix time. Resource ni kita fix dulu, then barulah misalnya kita akan equivalent dengan time yang kita dapat berdasarkan resource tersebut. Itulah yang dipanggil leveling. Okay, sebenarnya kalau kita tengok dalam construction, dua-dua konsep ini telah pun diamalkan. Cuma masalah kontraktor ni mungkin dia tak perasan lah dia punya terminologi itu. Jadi ada apa persoalan, Syamil? Nak tanya, yang resource leveling ni maksudnya kita set berapa berapa yang kita nak cari resource ke macam mana? Maksudnya kalau piling, maksudnya kita target 3 piling tu dalam masa 5 hari macam tu Bukan, kita set resource dulu. Resource kita set ni maksudnya kita tentukan limit resource kita. Katakanlah contoh, resource kita nak pakai satu saja sepanjang masa. Daripada situ nanti akan ada automatically kita akan dapatlah dia punya time dia. Contohnya tadi, kalaulah sepatutnya 2 piling rig, secara normalnya kita perlukan 10 hari. Tapi kalau kita set hanya satu saja piling rig, for sure lah masa tu kita kena tambah. Betul tak? Macam mana, Syamil? Betul. Jadi itu dia punya konsep dia. Sebenarnya yang resource leveling ni, di dalam Microsoft Project, dia ada dia punya button yang Microsoft Project peruntukkan untuk kita buat resource leveling. Tetapi untuk resource smoothing, buat masa ni dia tak ada. Sebab resource smoothing ni dia memerlukan kita sendiri sebagai scheduler ke apa, kita kena tengok di dalam work program tu apa perubahan yang kita nak buat lah. Dia so far dia belum ada lagi automatic punya version button lah kat situ Okey. So di dalam kita panggil apa ni, resource smoothing, resource leveling. Okey, kita pergi kepada punya rajah lah Okey, rajah ni. Sebelum kita pergi tu, ini dipanggil resource histogram. Rajah ini dipanggil resource histogram ataupun dalam istilah ataupun nama lain yang video yang saya bagi tadi dipanggil apa? Resource histogram ataupun resource graph. Apa maksud graph ni? Graf yang paksi X ke, ini dipanggil apa ni? Duration, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ada minggu ke, bulan ke, hari. Manakala ini ialah quantity. Quantity of what? Resource. Sama ada manpower, mesin pun boleh. Kita boleh guna benda yang konsep yang sama. Biasanya untuk resource smoothing dengan resource leveling ni kita boleh apply kepada manpower and machinery. Material biasanya jaranglah orang apply sebab material ni dia pelbagai kan. Kecuali lah dalam projek kita ni kita guna the same material. Contohnya kita buat kerja-kerja di tepi laut ke, buat kita panggil yang macam ombak tu, breakwater atau groin ke, atau projek-projek tu biasanya dia punya bahan yang digunakan pakai lah batu. Kalau macam satu kategori macam tu kita boleh. Kalau banyak material, jadi kena apply konsep ni Okey, jadi quantity maksudnya berdasarkan kita punya, saya patah balik kat sini. Okey, katakanlah ruang kosong ni ambil, kita ada bacak contoh bacak kita macam ni. Ada 3 aktiviti. Ni 2 hari, 2 hari, 2 hari. Aktiviti A, B, C. Aktiviti A katakanlah hari yang pertama pakai 2 orang. Hari yang kedua pakai 3 orang. Aktiviti B pun 2 orang. Lepas tu aktiviti C katakanlah 3. Jadi, ni hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5 dan 6. Kalau kita kira contohnya, hari yang pertama, kita buat unjuran sini. Kita kira lah 2, ini 2. Hari kedua, 3. Hari ketiga, 2. Kita kira berdasarkan bacat 2, 3. Dan kita boleh draw kita punya graf lah. Macam ni. Ni katakanlah 2,
Ini 2, ini 3, 2, lepas tu ni 3. Ni untuk contoh. Itulah yang dipanggil sebagai resource graph. Ataupun istilah yang canggih lagi dipanggil histogram. Histogram diagram. Histogram diagram ni maksudnya ialah accumulation of resource tadi mengikut bilangan hari. Okay? Quantity versus dia punya masa. Jadi, bila kita tengok macam graf ni, dia ada graf yang naik turun. Naik turun tu sebab apa? Sebab berdasarkan baca kita memang macam tu, itulah yang kita dapat resource kita. Macam inilah. Ini ada yang naik turun. Kalau dalam, katakanlah ini kita panggil bulan lah, month. Ini katakanlah contoh bilangan yang lebih besar ni, katakanlah 50 orang. Ini mungkin 90 orang. Ini 100. Ini mungkin 60. Ini mungkin 40 orang. Ini mungkin 50. Ini mungkin 70. Ini mungkin 30. Kita tengok tak? Contoh setiap bulan, bila kita buat plotting, ada yang naik turun diagram ataupun resource. Macam inilah yang menjadi isu dalam construction. Contoh daripada 50 ni naik ke 90, okeylah kita ada 1 bulan untuk kita prepare. Tetapi apa berlaku? Untuk bulan ketiga, mula-mula ada 90 orang, bulan keempat pakai 100. Tapi bulan ketiga 60 orang saja. Apa berlaku kepada contoh daripada 90 kepada 60 ni 30 orang yang akan hilang kerja. Kat mana kita nak letak orang tu? Itu yang jadi isu. Jadi dalam construction kita mesti ingat workers dibayar gaji harian, bukan gaji bulanan macam kita. Kita jadi engineer profesional, kita ni akan dapat gaji bulanan. Maksudnya kalau satu hari tu tiba-tiba hujan lebat, jadi kerja pembinaan tu terpaksa dihentikan. Jadi kita mungkin kadang-kadang ada company yang bila site tu tutup balik rumah je lah. Kadang-kadang ada yang dia standby kat office, tapi gaji dia jalan tak? Jalan. Jadi hujan ribut taufan puting beliung ke, gaji bulanan jalan. Masalah pekerja-pekerja yang harian ni, tak ada kerja, sorry, tak ada gaji. Macam zaman COVID ni, bila walaupun kerajaan cakap gaji kena bagi juga, ni jadi masalah. Tak semua ikut pun. Ada yang kita dengar pun memang tak dapat gaji. Sebab kalau syarikat yang bagus tu dia ni lah kan. Itu jadi isu lah. Okay. Soalan dia, boleh tak kita transform graf yang tak elok ni, ada dipanggil tinggi rendah. Tinggi rendah ni istilah dia peak dengan tara ataupun tara trough, kita panggil trough. Peak dengan trough ni maksudnya puncak. Ni dia panggil puncak. Ini dia panggil lembah lah. Yang paling rendah sekali lah. Macamlah bukit tu ada tinggi, ada rendah. Boleh tak kita transform graf ni jadi bentuk begini? Bentuk ni maksudnya kita ada gradual. Naik sikit-sikit, lepas tu ada peak dia, lepas tu turun. Jadi graf ni bentuk macam ni lah. Inilah yang dipanggil smoothing. Resource smoothing. Boleh tak kita buat macam tu? Dan dotted line ni, line ni dikatakan sebagai duration of activity. Duration dia. Kalau kita tengok dotted graph ni, kita tak ubah duration tak. Duration dia sama. Duration untuk group of project. Bukan duration contract. Kontrak kita tak boleh ubah apa-apa pun. Kalau dia kata kontrak ni 2 tahun, 2 tahun lah. Tetapi kita mesti ingat di dalam kontrak tersebut yang selama 2 tahun, kita yang susun aktiviti-aktiviti tersebut. Contohnya katakanlah ada 5-6 aktiviti ni. Aktiviti ni, grup ni akan berlangsung selama 1 bulan. Jadi 1 bulan tu berada dalam tempoh 2 tahun kita. Jadi kita masih kekalkan 1 bulan tersebut. Bila kita transform daripada sini ke sini, tempoh 1 bulan tu kita tak kacau. Sebab apa? Kalau kita kacau 1 bulan tu, katakanlah kita nak buat projek kita, aktiviti ni 1,5 bulan. Mesti dia akan tolak aktiviti yang lain yang akan datang tu depan pula. Jadi last sekali projek mungkin perlu dipanjangkan. Itu kita tak nak. Sekarang isu dia, boleh tak kita guna pakai dalam konteks activity duration ni yang kita tak nak ubah, tetapi kita nak transform graf ni jadi bentuk.
Itulah yang dikatakan sebagai resource smoothing. Okey, konsep kedua, resource leveling. Okey, yang ini dipanggil leveling. Ini dipanggil leveling. Okey, senario tadi, katakanlah bila kita plot graph, ni mungkin untuk mungkin bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa dia ada macam dia punya graph ni selang-selang? Biasanya bila kita plot graph, kita tak boleh campurkan resource kita dalam kategori ataupun type yang sama. Contohnya dekat sini excavator. Takkanlah kita nak campur excavator dengan bulldozer dengan lori, dia resource yang berlainan. Itu yang kita asing-asingkan. Jadi bila kita asing-asingkan, excavator ni mungkin dia bekerja masa ni je, mengikut dia punya chart tadi. Jadi masa-masa yang kosong tu bukan excavator yang bekerja, mungkin bulldozer ataupun mesin lain lah. Jadi sebab tu kita nampak graf dia macam pelik je, tidak rapat begitu. Kerana nature dia, bila kita nak buat resource histogram, kita tak boleh campur semua. Kita kena divide according to type. Contohnya kalau barbender. Kalau carpenter. Kalau bricklayer. Kecuali kalau kita bekerja dekat projek-projek yang kecil. Biasanya projek-projek kecil ni dia orang yang sama je lah. Dia lah carpenter, barbender, concreter, dia lah dispatch dan semua dia lah. Itu memanglah dia. Jadi kita boleh campur semua. Okey. Sekarang ni isu dia contoh kat sini bulan pertama, bulan ke minggu ke hari ke tak kisahlah, ada semester. Katakanlah contoh dekat sini kita kata ni 10 orang lah. Dekat sini mungkin 5 orang. Ini 11 orang. Dekat sini 6 orang contohnya. Okey, dia ada variation. Tetapi kita punya limit. Ni isu limit. Limit kita, contohnya kita nak pakai beberapa orang saja pada setiap masa. Jadi bila kita limitkan resources, itulah yang kita kata tadi, kita nak level the resources. Level resources ni dalam arti kata lain, kita hadkan penggunaan resources kepada bilangan beberapa orang saja. Kalau misalnya graf ni, bila kita hadkan 6 orang saja, contoh 6 ni, jadi apa berlaku kepada aktiviti ni? Aktiviti yang lebih ni. Sudah semestinya aktiviti ni kita kena tolak ke sini dan sebagainya. Tetapi kalau nampak gayanya ada ruang kosong tu, okeylah. Aktiviti itu dia tidak mengganggu aktiviti lain. Tetapi kalau aktiviti itu diletak rapat, maksudnya kemungkinan besar dia akan tolak aktiviti lain ke depan. Itulah yang di senario dia. Ini kita panggil duration tadi kat sini. Dekat sini ni dengan duration dekat sini mungkin tak sama. Dan kebiasaannya dalam leveling ni memang ada possibility kita kena extend masa ni, extend sikit. Tapi dia ada pro and con. Kita extend masa sekiranya dibolehkan pada yang masa yang sama, yang bagusnya kita limitkan pekerja tu kepada bilangan yang tetap. Jadi kita tak payah nak fikir-fikir, nak pening-pening lagi dah. Contoh, dalam construction, biasanya kita tengok bila kita pakai machinery, contohnya crane. Katakanlah tower crane. Dalam bangunan tinggi, tower crane ni memang kita nak kena bina daripada bawah rapat dia. Lepas tu dia akan naik sikit. Jadi kita bukan boleh tambah crane bagai. Kalau untuk yang tinggi itulah, kalau misalnya masa rendah tu bolehlah kita bawa mobile crane. Jadi biasanya tower crane ni dekat bangunan yang tinggi tu mungkin at least satu lah. Kebiasaannya satu saja. Kecuali kalau kita tengok bangunan yang memang besar sekarang ni, kita nak buat bangunan tertinggi di dunia ni, dia bukan di Malaysia ni, mereka tower tu, crane dia memang banyak lah. Mungkin ada 6 ke. Tapi 6 tu pun itulah 6 dia. Dia tak boleh misalnya, bulan ni 6, bulan depan 8, bulan satu lagi 7 pula. Jadi bayangkanlah punya susah kita nak pasang crane, nak buka dan sebagainya. Sebab itulah kita hadkan penggunaan dia kepada satu untuk kita manage. Itu advantage dia lah. Cuma tinggal lagi bila kita had, kemungkinan besar masa tu terpaksa ditambah sikit. Okey. Jadi sekarang ni kita nak ini terreview balik. Okey, konsep resource smoothing ini, konsep dia katakanlah ni original graph.
looks like this. Maksudnya tak cantik. Ada dia punya resource ni naik turun. Macam saya kata tadi, bila naik turun ni akan ada orang yang kena buang, kena tak perlu bekerja sebab kita perlu pakai orang macam tu. Jadi nampak macam senang, kita boleh jimat kos, tapi in reality dalam construction, bila pekerja tu dah keluar daripada site kita, dia pergi kerja kat site lain, kita nak dapatkan balik dia very difficult. Kita boleh dapat orang tapi orang tak berpengalaman bekerja buat apa. Sebab tu seboleh-bolehnya kita nak maintain orang yang dah biasa kita kerja. Jadi kita nak transform daripada bentuk ini ke sini. Inilah yang dikatakan sebagai smoothing. Apa yang smoothing tadi ini? Kalau dia nak naik, dia naik secara gradual. Lepas tu dia ada peak sini. Kalau nak menurun pun menurun secara gradual. Supaya kita boleh plan orang yang kurang tu kita nak hantar ke mana. Jadi dia memberi kita masa lah untuk kita mengurus manpower kita. Kenapa kita nak mengelakkan itu? Nampak tak dia panggil dekat sini dia ada discontinuity of employment. Discontinuity ni dia akan lead to apa tu? Turnover, labor turnover, issue motivation, issue productivity. Turnover tu maksudnya pekerja yang silih ganti. Silih ganti. Kalau dalam satu tempat tu very high turnover ni maksudnya satu benda tu tak elok. Tak elok ni maksudnya orang sering datang silih berganti. Jadi orang tu tak tetap dekat situ, maksudnya kita tak boleh retain dia punya skill tadi. Bila misalnya orang datang bekerja seminggu, lepas tu tiba-tiba hilang dah. Maksudnya mesti ada something yang tak bagus dekat organisasi ataupun company tersebut. Kalau orang datang bekerja lama, stay sampai berbulan-bulan tahun, itu okey. Jadi high turnover ni ialah istilah yang digunakan dalam financial pun ada. Dalam manpower ni maksudnya jumlah orang yang keluar masuk. Manakala kalau dalam financial, istilah turnover ni bermaksud kita panggil annual sale. Satu tahun berapakah nilai kontrak yang kita dapat. Itu dia panggil annual turnover. Okay? Itu pun satu lagi istilah yang dia boleh jadi dua konsep dia kat sini. Okay, persoalan dia. Macam mana kita nak buat secara manually, nak buat resource smoothing ataupun resource leveling. Okay. Pertama sekali, macam saya kata tadi, topik-topik ini semua ialah application of planning and scheduling. Sebab tu kita belajar planning and scheduling dulu. Once kita dah understand, kita dah boleh buat diagram, network dan sebagainya, then kita akan guna pakai. Kamu ingat tak di dalam network diagram yang kamu buat sebelum ni, contohnya activity A, ada early start, early finish, late start, late finish. Ada dua tarikh ataupun timing. Early start, early finish, late start, late finish. Kenapa misalnya kita nak calculate nilai-nilai tersebut? Apa dia punya kegunaan dia? Tak bolehkah kita just calculate early start, early finish, okay that's it. Lepas tu kita nak buat forward pass lah, backward pass dan sebagainya. Inilah sekarang ni dia ada kegunaan dia di dekat sini. Resource smoothing, resource leveling. Okay. Okay. Bila kita nak buat aktiviti ni, pertama sekali, kita akan list, step dia ialah list activity according to early start dengan total float. Apa maksud list? List ni maksudnya kita buat table, dia ada dua table. Dua table yang kita perlu buat. Table ni kita nak buat sorting lah. Biasanya dalam table ni dia akan ada mungkin ada tiga kolom. Satu ialah senarai kita panggil activity. Okay. Contohnya activity, kita panggil activity. Kat sini ialah early start, total float. Total float ini ialah dia punya quantity of resource lah. Okay. Tapi yang penting ni, ini dipanggil sebagai table 1. Table 1. Ini pula ialah table 2. Biasanya ada 3 kolom lah. Ini dipanggil table 2. Okay. Table 1, kita akan senaraikan according to early start. Early start ni maksudnya, apa dia punya permulaan yang paling awal. Biasanya kalau dalam satu projek, mestilah dalam satu projek tu
kita start dengan kosong kan. Tarikh yang paling awal sekali lah. Kosong. Okay. Bila kita tengok kosong, apakah aktiviti yang mungkin terlibat? Mungkin aktiviti nama dia A. Cara dia kita susun. Mungkin early start total float dia kosong. Kemudian, apakah aktiviti yang akan bermula selepas aktiviti A ni? Mengikut tarikh yang paling awal sekali, katakanlah contoh aktiviti berikutnya 2. Oh, ada 3 pula aktiviti lain. 3 aktiviti lain yang bermula selepas A tu. A tu paling awal, kosong hari lah, hari yang pertama. Lepas tu early start untuk 3 aktiviti, 2. Sudah. Macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak letakkan? Mungkin kita akan susun aktiviti yang seterusnya, kita nak susun ni. Mungkin aktiviti dia bukan B, tetapi C dulu. Kerana apa? C ni dia punya total float dia kosong, paling rendah. Jadi kita akan letak dekat ni dulu. C. Yang kedua, mungkin B. B, kerana apa? Mungkin total float dia 1. Manakala yang ni pula, total float dia 2. Ni dipanggil D. Itulah dia punya susunan. Tujuan kita ialah untuk susun aktiviti ni. Ni, aktiviti ni mengikut dia punya early start yang paling awal didahulukan. Kalau misalnya dia punya early start dia sama, then total float ni akan didahulukan total float yang lebih kecil, diletakkan di dalam senarai yang lebih atas tadi. Okey, bila kita dah susun mengikut early start dan sekiranya berlaku isu ada 2 aktiviti ataupun 3, dia punya early start dia sama tarikh, kita akan pilih yang mana total float lebih rendah, kita akan dahulukan. Okey. Itu satu table pertama. Okey, table yang kedua. Table yang kedua pula, kita akan susun mengikut late start pula, tarikh late start. Ni total float. Biasanya kosong lah, mungkin A. Lepas tu apa lagi yang mengikut tarikh-tarikh dia. Dan sekiranya ada benda tarikh yang sama, kita akan ikut dia punya ni, total float yang kecil, tu barulah kita susun. Jadi beza dia, satu mengikut early start, satu mengikut late start. Jadi kita kena produce this kind of table. Okay. Ini secara manual lah, tetapi kalau kita guna Microsoft Project dan sebagainya, kita boleh buat sorting. Dalam Microsoft ada dia punya button, function, kita panggil sort activity. Okay, lepas tu, ini satu. Yang kedua, kita draw resource histogram. Ataupun resource graph tadi, mengikut table number 1, ni table number 1, ni dipanggil table 2. Yang kita dah buat kat atas. Lepas tu kita akan compare both graph dan akhir sekali kita tengok graph yang mana yang paling bagus, lepas tu barulah kita buat smoothing exercise. Okey, ini sebagai satu contoh. Katakanlah sebelum ni, kalau kita ingat bila kita nak buat network diagram, kita diberi ni list of activity. Ni nama aktiviti dia lah. Kita boleh gunakan AOA ataupun AON ataupun PDM diagram lah. Tak kisah. Okay, yang contoh dekat sini dia bagi AOA diagram. Dan dia bagi label. Dulu kita tak pernah guna label ni. Kita hanya diberi duration. Duration pun ada, cuma tak tulis kat sini. Tetapi sekarang ni, label ni. Macam mana kita nak masukkan label ni. Dan akhir sekali kita boleh lihat dia punya resource histogram. Contoh, bila nak buat solution dia, pertama sekali kita kena selesaikan kita punya AOA diagram dahulu dan kita dapatkan contoh ni dia, early start, ni ialah early finish. Jadi semua aktiviti tu kita dah tahu. Yang ni contoh early start of aktiviti ni dan ini ini bukan early start. Okay. Yang di atas ni early start, ni sini ialah late start dengan late finish. Untuk aktiviti yang pertama. Jadi kita kena draw the network diagram dan selesaikan network diagram, dapatkan angka-angka ni, early start, early finish. Itu yang kita belajar sebelum ni. Dan dapatkan critical path. Ni contoh yang bertanda double ni ialah critical path.
Bila critical path ni maksudnya TF dia ialah kosong. Itu maksudnya critical path. Okey. Bila dah kita selesaikan, then only kita akan buat step yang seterusnya. Step pertama yang saya kata tadi, list out. Ini dia list out semua dulu. Okey, ni contohnya senarai aktiviti dah ada, total float dia pun ada, early start pun ada, late start pun ada, labor pun ada. Ini overall. Okey, yang kita nak buat ni ialah yang ni. Yang ini dipanggil table. Okey, yang ini dipanggil, kita panggil table 1 tadi. Nampak tak? Early start dengan total float. Early start dengan total float. Jadi bila kita nak buat table ni, sebenarnya table yang pertama kita buat ialah table ni. Table nombor 1. Dan sekiranya tak boleh nak susun yang mana aktiviti, kita kena tengok kepada total float. Then only kita kita susun mengikut yang table yang senarai nama ni. Sebenarnya kita nak buat yang ni. Okey, contohnya. Apa aktiviti yang pertama untuk table 1? Oh, okey, 0. 0 kita dah tahu. Aktiviti 1, 2. Okey lah, dia tak ada aktiviti lain yang start dengan 0. Okey, so yang ni dah selesai. Untuk yang kedua, kita nak susun yang ni, yang kedua ni, tiba-tiba kita dapati ada 3 pula dah. Ada 3 aktiviti. 3 aktiviti yang bermula serentak selepas kosong tadi. Yang persoalan dia, aktiviti yang mana yang nak didahulukan? Ini aktiviti nombor 1, listing inilah. Ini 2, ini 3, 4 dan sebagainya lah. Itu list, ini tajuk listing dia. 7 daripada segi susunan dia. Itu susunan dia lah. Susunan dia. Susunan. Tetapi nak dapat yang ni, kita kena tengok yang ni. Okey. Dan di antara ini, yang paling kecil ialah kosong. Sebab tu aktiviti yang ini didahulukan dalam listing ni. Lepas tu pula, ni di antara dua ni, yang mana lebih kecil? For sure yang ni lebih kecil. Jadi kita dapat aktiviti 2, 3. Dan last sekali, aktiviti yang ini. Kenapa? Ini yang dia punya total float besar dalam dia punya starting hari yang kelima. Okey. Jadi dah selesai dah sampai sini. Then, untuk next activity dia ada 2 pula. Aktiviti yang bermula serentak pada hari ke-11. Jadi, yang mana nak didahulukan, tengok pula total float dia. For sure lah yang lebih kecil diutamakan. Jadi, last sekali yang ni kita letak kat sini dulu. Lepas tu barulah yang the following. Lepas tu the next ialah aktiviti yang start pada hari yang ke-13. Ini dia tak ada aktiviti lain dah. 16, 17. Ini yang kita panggil sort yang pertama. Sort pertama. Kalau tak ada sort ini, kita refer kepada total float sort yang kedua lah. Dan akhir sekali, lepas buat ini barulah kita dapat listing ini. Apa tujuan kita buat listing ini? Kita nak pergi kepada yang ini. Ini yang dipanggil sebagai resource graph ataupun resource histogram lah. Macam mana graf ni kita dapat? Total, labor dengan time. Maksudnya quantity versus time, duration. Okey, kalau kita lihat contoh, balik semula graf ni. Dari sini dia kata aktiviti yang pertama sekali ialah aktiviti 1, 2. Okey, kita tengok . Okey, aktiviti 1, 2. Aktiviti 1, 2 bermula pada hari kosong dan berakhir pada hari yang kelima. Kenapa? Duration dia ialah equivalent to 5. 1, 2, 3 sampai 5 hari. Okey, jadi bila kita plot graf, hari kosong sampai yang kelima, okey, ini dia punya graf dia lain dia lah. Lepas tu tinggi dia pula. Tinggi graf ni menandakan quantity. Berapakah bilangan dia? 3. Ni 3. 3 ni, ini dia. Maksudnya, untuk blok lukisan ni, daripada hari kosong hingga ke 5, lepas tu daripada kosong hingga 3 ni, maksudnya dioccupy oleh aktiviti ni. 1, 2. Ni 1, 2 ni. Okey, dah siap dah. Dia punya resource yang menunjukkan apa? Graf ni sebenarnya graf 3 dan 1. 3 in 1 graf. Apa yang 3 dia? 3 dia ada quantity, ada time dan juga ada activity. Activity name. Ini dalam secara manual lah. Tetapi di dalam Microsoft Project,
oleh kerana Microsoft Project tu, activity name tu dah ada kan. Dia hanya plot mengikut inilah, quantity dan time. Dia bukan plot macam yang kita tunjukkan dekat sini. Alright. Okay, last tu. Balik semula pada activity ni. Aktiviti seterusnya ialah 25, 23 dan 24. Berlangsung serentak. Okay, now. Nampak tak? Ini dia. Ini dia punya ni. Aktiviti 25 ni. 25 berlangsung pada hari yang kelima. 25 dulu. 25 ni berapa hari, kita lihat balik dia punya duration. Saya rasa 8 hari silap. Ya, 8 hari. Ni hari yang ke-13. Dan dia punya kuantiti juga 3. Jadi kita lukis dia di dalam blok ini. Manakala aktiviti 2, 3 pula, dia start pada hari yang sama dan kita mesti lukis dia di atas blok ni. Kerana isu dia, akhir kali kita nak tahu apa? Kita nak tahu pada sekian-sekian hari, berapakah jumlah resources yang diperlukan. Jadi, untuk 2, 3, dia punya duration ni je. Jadi, dia occupy, kita tindihkan di dalam ini. Dan akhir sekali, aktiviti 24, kita tengok balik, dia bermula pada hari yang kelima juga. Duration dia tadi telah pun ada sini. Kita nak tengok duration, kita tengok kat sini lah. Okay. Alright. Jadi, duration ni pendek sikit, tapi bilangan dia lebih tinggi kat sini. Jadi, inilah blok yang kita lukis untuk 24. Jadi, apa maksud graf ni sebenarnya? Contoh, katakanlah saya nak tahu hari ke-8. Hari ke-8, berapakah bilangan pekerja yang kita nak gunakan? Nampak tak? Hari ke-8 ni, bila saya tengok pada graf ni, saya dapat 11 orang. 11 orang. Kuantiti 11. Dan dah hari ke-8, kuantiti 11 orang. 11 orang tu dia guna dekat mana? Kita boleh tahu. Dia guna pada aktiviti 25, 23 dan 24. This is what graf ni is all about lah. Dia bagi contohnya activity name dan juga pada hari sekian-sekian berapakah bilangan pekerja. Jadi akhir sekali sebenarnya yang kita concern, kita tengok sebenarnya kalau saya draw ni graf yang dia punya atas ni, inilah sebenarnya yang kita nak, yang kuning ni. Kita nak tahu dia punya bilangan pekerja kalau dalam satu kategori itulah. Akhir sekali pada sekian-sekian hari berapa orang. Itu ialah graf mengikut dipanggil early start. Early start. Graf yang pertama. Okey, untuk graf yang kedua, okey, bercakap pada ni, kalau kita tengok aktiviti 47 dengan 47 ni, dia ada lukisan dia macam ni. Dia split lah. Kenapa dia jadi begitu? Kalau kita tengok contoh, zoom in pada 47. 47 ni ada ni dan juga sini. Kenapa begitu? Ni contoh dia. Okey, katakan contoh saya ada satu aktiviti yang dia panggil aktiviti X. Okey, X ni dia dekat sini lah. Ni X. Lepas tu, ada satu aktiviti yang kita panggil Y. Y ni ialah kat sini. Ni ialah dia punya Y. Tetapi, nampak tak ada ruang kosong di sini? Kalau aktiviti tu tak ada aktiviti lain, the way kita lukis dia punya graf tu, dia akan jadi macam ni. Sebab itulah graf untuk aktiviti X ni dia split. Sama macam yang berlaku pada inilah kenapa 47 dan 47 ni dia split. Sebab apa? Kita akan tindihkan di atas aktiviti yang pada masa yang sama tadi supaya kita nak nampakkan dia punya bilangan keseluruhan pada satu-satu masa. Itulah yang berlaku. Okay. Alright. So ini dia punya senario. Kenapa misalnya graf tadi dia split? Kerana dia akan split kalau misalnya tak ada ruang tu kosong ataupun misalnya katakanlah ada aktiviti lain kat situ, mungkin dia akan dilukis berlainan. Contohnya, katakanlah aktiviti yang ni dia dah ada aktiviti lain. Contoh ada satu aktiviti lain duduk di sini. Jadi yang blok ni yang saya lukis ni, for sure dia kena naik ke atas. Dia akan split jadi macam ni. Ini dia punya lukisan dia. Ini untuk this activity. Jadi akhir sekali yang penting adalah kita nak tahu ni kuantiti dia berapa, sini berapa, sini berapa. Okay. Itu maksudnya resource histogram. Okay, inilah table yang kedua. Table kedua berdasarkan late start. Jadi kita buat yang sama, sorting yang pertama mengikut start. Contohnya dekat sini
Yang pertama sekali kosong hari. Yang kedua ialah 5, 8. Oh, dia tak ada aktiviti yang bermula serentak mengikut late start. Jadi, okey lah. Jadi kita boleh susun. Automatik kita dapat susunan macam ni. Okey, Syami. Doktor, sebenarnya putus-putus lah. Doktor explain dia tak berapa okey sangat. Oh ya ke? Cuba doktor remove apa tadi yang headphone tu. Sebab takut tu buat yang pecah-pecah suara tu. Dia terpecah-pecah suara. Okey. Oh. Boleh dengar tak? Baru clear. Oh, baru clear. Tadi memang tak berapa faham sangat. Satu Okey. putus-putus. Alright. So tak apalah, saya ulang balik yang ni. Minta maaf ganggu. No problem. Okay, so isu dia tadi yang apabila kita dah buat table pertama, okay, pertama tujuan kita basically nak buat listing, okay, listing yang inilah, okay, listing yang ni kita nak listkan aktiviti mengikut mana yang diutamakan. Jadi kita start dengan kolom yang ni dulu, kolom early start. Kita start dengan hari yang kosong. Okey, kita dapat aktiviti ni. Kita letak aktiviti tersebutlah dalam senarai susunan ni. Lepas tu, yang ini. Yang ini, bila ada hari yang kelima bermula serentak, kita akan ikut. Contohnya yang ini, yang didahulukan. Jadi, akhir sekali kita akan dapat aktiviti ni lah. Lepas tu, yang aktiviti ni pula ialah total float dia lebih kecil daripada yang di bawah. So, kita dapat aktiviti ni. Okey, jadi bila dapat itu, kita akan mulakan lukisan. Okey, kita akan mulakan lukisan kita. Contohnya, kita akan start dengan yang ini dululah. Okey, kita akan start dengan yang ini. Contohnya aktiviti 1, 2, start pada hari kosong hinggalah hari ke-5. Itu ialah duration dia. Duration dia. Dan berapa bilangan? Ialah 3 orang. Itu cara kita lukis. Lepas tu yang step yang kedua kita lihat balik yang ini aktiviti seterusnya aktiviti 25 start pada hari ke-5 dan habis pada hari ke-13. 8 hari. Okey. Dan berapa bilangan? 3 orang juga. Okey. Lepas tu aktiviti yang 23 bilangan dia ialah sekian-sekian dan kita dapat yang ni. Dan aktiviti 24 bilangan sekian-sekian dan dapat ini. Okey. 11 hari. Tujuan kita buat begini ialah contoh pada hari ke-8 ni. Hari ke-8 kita nak tahu berapakah bilangan pekerja. Oh, kita dah tahu 11 orang. Dia bekerja di mana? 24, 23 dan juga 25. Dan juga kita dah boleh tahu aktiviti mana yang dia bekerja. Jadi yang penting sekarang ialah isu dia kita nak dapatkan ni. Ini yang outer punya graf ni. Supaya kita tahu bila waktu sekian-sekian dan bilangan. Cuma isu dia yang split ni. Macam mana 47 ni dia split begini? Kerana contoh beginilah. Katakanlah kita ada senario 2 aktiviti yang X dan juga Y. Okey, ni ialah X. Jadi X ni ialah yang ni selama 8 hari. Manakala aktiviti Y pula yang ni, Y ni selama 6 hari. Tetapi ada ruang kosong kat sini. Jadi bahagian bawah ni dia akan duduk begini. Itu yang dia jadi split tadi, aktiviti X dan aktiviti Y tadi. Cara lukisan dia kita split. Okey. Jadi katakanlah contoh aktiviti ni dah ada aktiviti lain. Contohnya katakanlah ada aktiviti lain duduk di sini. Jadi split dia akan duduk di atas ni. Ni. Jadi untuk aktiviti yang X, Y ni, ini dia punya line. Tujuan dia sebenarnya kita nak dapatkan ini. Berapa dia punya kuantiti. Atas sekali. Ni kuantiti dia berapa. Ni kuantiti dia berapa. Inilah contoh kita punya graf. Dia punya graf resources kita. Okay. Untuk yang table 2, kita akan buat mengikut late start. Inilah sorting pertama, ni sorting kedua.
Jadi kebetulan semua aktiviti tersebut dia tidak sama starting dia, tapi kita susun mengikut yang paling kecil kepada yang paling besar. Ini besar, ini yang kecil. Okey, yang kecil sekali. Kita susun, akhir sekali kita akan dapat dia punya aktiviti. Ini susunan dia lah. Susunan aktiviti. Dan lepas tu kita akan draw graph. Sama juga contoh aktiviti 1, 2, dia start pada hari kosong. Hari yang kelima, ini dia. Aktiviti 1, 2, ni 3 hari lah kat sini. 3 hari. Lepas tu aktiviti 25, start pada hari kelima, habis pada hari ke-13. Dan dia juga 3 orang. Lepas tu aktiviti 2, 3, kenapa 2, 3? Nampak tak? Aktiviti 2, 3 start pada hari ke-8. Jadi itu cara dia, aktiviti ketiga start pada hari yang ke-8. Ni dia. Dan kita lukis graf. Kenapa kita buat begini? Kerana dalam senarai tadi, ini dia. Yang ni, step dia, draw resource histogram. Okey, dah siap. Compare. Kita compare. Sekarang ni kita bandingkan. Kita bandingkan graf early start ni. Kalau kita tengok dia punya lukisan dia, graf early start ni dia punya lukisan dia. Mana dia punya peak? Ni dia punya peak. Ini dipanggil low dia, low. Ni low, peak dan low. Okey. Dan kita bandingkan dengan graf yang mengikut late start. Okey, late start begini. Jadi graf manakah yang lebih baik dalam kategori yang kita kata lebih smooth lah. Lebih smooth. Early start or late start? Which one? Early start. Early start. Early start Okay. Early start kita tengok balik. Early start. Okay. Ni early start. Lepas tu yang ini ialah late start. Okay. Alright. So kita decide lah yang mana yang lebih baik. Okay. Katakanlah dalam case ni, isu dia, contohnya dia pilih late start. Ini late start. Late start. Sebagai dia punya model lah. Model. Kenapa dia pilih late start ni? Sebab kalau kita tengok sini, dia semua sampai beberapa hari. Lepas tu dia menaik. Cuma yang isu dia kat sini saja. Yang ini dah cantik dah. Yang bahagian ni dah okey. Cuma yang tak okey ni bahagian belakang ni sikit. Kalau kita boleh adjust, buat smoothing tadi, jadi yang ini merupakan a perfect graph berbanding dengan early start tadilah. Itu contohlah early start macam ni. Okay. Early start ni dia mula ni tiba-tiba dia peak tinggi ni dalam waktu yang singkat tadi. Dua-dua pun lebih kurang macam not too bad lah berbanding dengan bentuk yang lain. Tetapi kita boleh pilih sebagai model kita. Katakanlah contoh apa yang berlaku di dalam contoh ni, dia pilih late start. Okay, dia pilih late start, tetapi nampak tak bagaimana kita dah smoothkan dia. Ini konsep smoothing tadi. Kita tak ubah apa-apa pun tentang project duration. Sama macam 20 hari juga. Tetapi nampak tak bagaimana graf ni, resource tadi, kita boleh transform dia daripada bentuk begini jadi ke sini. Bagaimana kita transform? Okey, kita ingat ini ialah late start. Late start. Kalau late start maksudnya apa-apa yang graf yang kita ni, dia tidak boleh kita move ke kanan lagi. Tak boleh dah. Ni kanan ni dah tak boleh. Sebab apa? Dia mengikut late start. Kita hanya boleh move dia ke kiri. Move ke kiri. Ini boleh. Move to the left. Boleh. Tetapi bila kita nak move, kita kena move dia mengikut total float yang dia ada. Sebab itulah kita perlukan tadi total float ni. Kita tengok total float. Kalau kita tengok total float,
Aktiviti yang ada total float ialah ini. Yang lain semua tak ada. Yang tak ada tu maksudnya graf tu dia tak boleh dianjak ke mana-mana lagi dah. Kenapa dia tak boleh dianjak? Kerana dia punya bar chart yang kita buat di awal-awal tadi, dia tidak boleh bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri daripada kita punya scheduling, timing tadi. Kerana dia tak ada total float. Manakala yang untuk aktiviti yang ada total float, dalam senario ni kita boleh tolak dia ke kiri beberapa hari. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh, isu dia ialah 37. Ataupun kita ambil 24 lah. Aktiviti 24. Aktiviti 24, ini dia. Aktiviti 24 ni, dia ada 4 hari. Total float dia equal to 4. Maksudnya, kita boleh tolak dia ke kiri. Kalau kita berdasarkan ini, yang 24 ni kita boleh tolak 4 hari lagi. 4 hari, dia boleh duduk di sini. Okey, contohnya lah. Manakala aktiviti 37, 4 hari juga boleh. Jadi, yang kita masukkan tadi, aktiviti yang terlibat ialah 37, 47 ni, telah pun ditolak sama ada ke kiri, kalau kita guna late start lah, ke kiri, dan bila kita tolak dia, dia akan duduk di tempat yang lebih bagus. Jadi, di dalam scheduling ni, mungkin ada sebahagian daripada aktiviti akan bermula, kita buat mengikut early start, ada sebahagian mengikut late start, dan ada sebahagian yang in between. Jadi, scheduling ni bukanlah bila kita buat scheduling, kita ikut early start yang biasanya dalam Microsoft Project. Biasanya bila kita buat Microsoft Project ni, kita buat mengikut early start. Tetapi tidak semestinya. Sebab itulah aktiviti dia adanya total float. Apa kegunaan total float tersebut? Tujuan dia ialah untuk kita ubah dia. Ubah dia untuk sama ada kita ubah dia ke belakang sikit ke, mengikut dia punya late start, supaya akhir sekali resource kita nampak cantik macam ni. Itu dia punya konsep lah. Okey, itu ialah resource smoothing. Okey, resource leveling. Alright, so ada persoalan dulu, kita stop dulu. Kita punya ini, pause recording. Okey, resource leveling. Resource leveling ni dia lebih mudah sikit. Okey, dia lebih mudah sikit. Dia sebenarnya bila kita dah buat resource smoothing tadi, kemungkinan besar ada juga yang kita kena levelkan. Okey, jadi apa yang berlaku? Dia punya konsep sama macam tadi. Kita senaraikan mengikut early start, early finish, late start, late finish. Okey. Lepas tu draw resource histogram, buat comparison dan kita levelkan resources. Contoh. Okey. Katakanlah kita ada list of activity, kemudian ada duration macam kita buat sebelum ni. Lepas tu ada resource. Gang A, Gang B. Itu contoh 2 resource. Jadi kita pun gunalah, ini kita guna AON diagram. AON diagram untuk dapatkan apa? Inilah early start, early finish, late start, late finish. Okey, jadi semua nilai-nilai itu kita dah belajar how to calculate. Kita juga boleh dapat total float. Ni dia punya TF dia. Okey, TF dia boleh dapat. Critical path semua boleh dapat. Okey, sekarang ni apa kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat ialah senaraikan. Contoh, ni contoh early start dengan dan juga total float. Nampak tak? Aktiviti ni disusun. Okey, disusun macam ni. Yang ni yang paling mula sekali. Aktiviti dia dalam senarai ialah A. Okey, A dasar. Lepas tu, yang kedua pula. Oh, ada 2 aktiviti yang mula serentak. Dua-dua ni, B dan C. Yang mana nak dahulukan? Kita tengok pula yang ni. Yang mana yang total float dia lebih kecil,
Jadi B lah yang duduk kat sini. Kebetulan B mungkin ada dalam senarai lain, nama dia mungkin bukan B, dia C pula. Jadi kita jangan terkeliru dengan nama alfabet ni. Alfabet ni hanyalah sebagai nama untuk kita letakkan aktiviti. Instead nak tulis panjang-panjang aktiviti, mungkin bagi kita bila kita letak A, A mesti duduk di paling awal. Lepas tu B, no, bukan macam itu maksudnya, ni just nama saja. Okey, kemudian yang ni pula D dan E dia memula serentak. Kita dahulukan yang mana yang lebih awal. Okey, lepas tu yang the rest tu yang ni J, I dengan J pun sama. Kita dahulukan I sebab dia punya ini lebih kecil. Dan selepas dapat macam tu, kita akan lukis dia punya resource histogram. Resource histogram dia looks like macam ni. Kenapa dia macam ni? Kerana dia bergantung kepada duration dia bila dia duduk. Jadi kita draw macam ni. Okey, katakanlah kita dapat senario resource dia ada yang contoh ni dia punya peak kat sini lah, peak. Ada yang kosong ni mungkin kerana tak ada aktiviti dekat situ dan sebagainya. Okey, apa yang berlaku? Pada yang peak ni maksudnya 8 orang. Paling tinggi. Ni pun 8 orang. Okey, paling tinggi ialah peak 8 orang. Katakanlah contoh, isu dia kita nak hadkan kita punya pekerja ni ataupun kita hanya ada pekerja 6 orang saja. Kita tak boleh dapat pekerja 8 orang. Itulah yang dipanggil leveling. Sama ada kita nak hadkan ataupun memang keadaan dah terpaksa 6 orang. Ini dia. Jadi dalam leveling ni saya lukis gambar line ni. Contoh ni ialah dia punya limit. Limit equal to 6 person only. Jadi kalau begini, kita lihat apa berlaku pada hari yang ke-10. Hari yang ke-10 kita perlukan 8 orang. Tapi kita hanya dibagi 6 orang saja pekerja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pekerja tu sama ada dia kena bekerja overtime kalau nak kejar masa tu. Kalau misalnya dia tidak dibenarkan bekerja overtime, maksudnya mestilah dia kena datang balik besok pula dah. Sambung lagi kerja yang untuk aktiviti B. Kalau misalnya dia tak ada kerja lain, tak apalah. Apa kata kalau misalnya besoknya dia nak sambung aktiviti B, aktiviti lain pun perlu pakai dia juga, orang yang sama. Itulah yang berlaku senario. Berlaku senario, maksudnya kadang-kadang masa projek ni perlu ditambah. Kerana aktiviti yang dia terjejas kerana tak cukup orang tadi, dia terpaksa push, tolak ke hadapan. Dia tangguhkan aktiviti lain kerana nak siapkan aktiviti ini dulu. Dia ada kemungkinan senario itu berlaku. Kalau misalnya contoh aktiviti B ni, besoknya tak ada aktiviti lain yang kita perlu pakai orang, tak jadi masalah lah. Okay, kita boleh gunakan kat sini. Kalau misalnya sama juga pada hari ke-30 ni, nampak gayanya aktiviti C ni tak cukup orang. Jadi, dia kena push ke hari yang ke seterusnya ni, sini. Padahal hari yang seterusnya, D pun pakai orang yang sama. Jadi, D ni akan di-push ke depan sikit. Kebetulan ada ruang kosong. Jadi, kemungkinan besar dalam senario macam ni, mungkin masanya tak perlu ubah pun. Tak perlu ubah. Okeylah, kalau tak perlu ubah, selesailah masalah. Tetapi, ada yang senario tertentu, masa ni pun mungkin maybe adjusted. Adjusted maksudnya diperpanjangkan mengikut sama ada dia boleh atau tidak lah. Katakanlah contoh masa tu dah tak boleh janganlah. Itu yang aku aktiviti tu terpaksa buat kerja overtime kerana nak siapkan juga pada hari tertentu. Okey. Jadi itulah contoh yang slide yang pertama kat sini. Ada apa-apa persoalan sebab saya nak pergi ke slide yang terakhir. Okey, slide yang terakhir nak tunjukkan lagi satu contoh. Okey.
Okay, saya pergi kepada slide yang terakhir ni. Ni yang kedua punya slide. Ada 2 slide untuk ni. Okey, yang ni kita tutup dulu. Kita nak pergi kepada yang ni. Alright, ni adalah contoh. Katakanlah di dalam satu projek ni, biasanya kita akan start dengan ini dulu, carta organisasi. Okay, mana-mana projek pun masa kita nak dapat tender pertama, dah kita dapat projek pun carta organisasi mesti ada. Kita tengok apa yang ada dalam carta organisasi ni, biasanya projek manager ni lah mostly pihak pengurusan, management, pihak pengurusan. Okay, pekerja-pekerja semua biasanya kita letak kat sini. Carta organisasi dia reflect management. Dan dalam bracket ni semua adalah bilangan. Contohnya saya letakkan bilangan. Okay, next. Ini ialah kita punya bar chart. Bar chart ataupun Gantt chart. Jadi ini contoh aktiviti dia bermula dan juga berakhir untuk setiap major aktiviti. Dan kita boleh splitkan detail aktiviti lah. Contohnya macam kelas IDP kamu split into detail aktiviti. Okay. Alright. Okay, next. Ini ialah kita panggil resource aggregation chart. Aggregate resources yang kita letakkan dalam chart ni. Chart ini, kalau misalnya kita buat secara manual, berdasarkan kita punya work program tadi, kita boleh senaraikan setiap hari, bukan setiap hari, setiap bulan ni berapa bilangan. Kalau kita tengok contoh supervisor kan, ini supervisor. Supervisor ini 5 orang, lepas tu kurang 2 sampai habis. Ini bergantung kepada work activity. Mungkin pada tahun yang pertama itu ialah yang dia punya peak dia. Mungkin tahun yang kedua tu dia punya aktiviti dia mungkin tak perlu banyak macam tu. Jadi bilangan orang tu bergantung. Macam security guard pun sama. Mula-mula kurang, lepas tu peak, lepas tu dia kurang lagi. Itu contoh. Bilangan ni sebenarnya dia reflect kita punya work program. Dan kalau kita guna Microsoft Project, carta macam ni sebenarnya dia dah ada. Dia panggil resource, dia punya nama dia ialah dipanggil resource usage. Resource usage sheet. Dalam Microsoft Project tu nama dia. Satu resource usage, satu lagi task usage. Kalau kamu klik on resource usage, task usage sheet ni memang keluar senarai-senarai ni. Microsoft Project dia memang tak tunjuk semua view. Kalau dia tunjuk semua view nanti kan jadi messy. Jadi whatever view kita mesti klik. Okey, ni contoh. Ni untuk manpower pula. Kita ada carpenter, barbender, concreter. Contohnya lah. Jadi bagaimana contoh? Barbender kita buat dia punya resource aggregation dia setiap bulan. Jadi nampak kayanya 20 orang, 60, 80 start dan juga dia mengurang. Kenapa angka dia nampak macam cantik? Kerana work program yang kita buat ni ialah yang finalize. Mungkin yang kita buat yang peringkat pertama tu dia messy, kita boleh adjust lagi. Yang kita submit pada klien ni yang kita dah finalize. Okey. Ini untuk machine. Machine pun kita boleh buat resource histogram. Contohnya katakanlah kita kata dumper. 5 bulan yang pertama, 2, 4, 6 bulan yang pertama, 2. Lepas tu 3. Lepas tu kurang 2 pula. Nampak tak dia punya resource yang kita dah plan. Okay, ini lah dikatakan kita plan. Dan akhir sekali, daripada aggregation tersebut, kita boleh plot graph. Jadi kalau kita tengok ni, graph ni dah cantik dah smooth. Menaik, peak dan juga menurun. Macam mana dia jadi macam ni? Ini yang sebenarnya yang dah final graph. Mungkin di peringkat awal it doesn't look like this. Jadi kalau kita nak submit pada klien, kita kena submit benda yang kita dah almost perfect lah, yang daripada segi penggunaan sumber dan sebagainya.
Okey, kita pergi kepada contoh. Kita ambil contoh yang very simple. Katakanlah satu bangunan 2 tingkat. Ini ialah dia punya aktiviti. Nama aktiviti. Kuantiti nanti ada lagi satu. Kuantiti pun kena letak. Ini yang bar chart dia. Contohnya aktiviti 1, 2 akan berlangsung pada minggu pertama sampai ke minggu keempat. Kemudian 2, 3 berlangsung pada minggu ke-5 hingga 7. Dan kita tengok, nampak tak? Ini yang dotted line ni. Dotted line ni inilah yang dipanggil total float. Total float dan juga total float. Nampak gayanya ada 3 aktiviti yang ada nilai total float. Okay, total float untuk ini equal to 1 minggu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan 6. Ini sama dengan 1. Yang lain-lain tu tidak ada dotted tu, maksudnya total float dia ialah 0. Okay, kita tengok apa yang kita nak buat dengan graf bar chart ni. Bar chart yang macam ni dan graf yang kita nak tunjukkan ni exactly sama yang macam dalam Microsoft Project. Microsoft Project dia tunjuk graf yang simple macam ni. Okey, mana dia punya graf dia? Ini kita panggil early start. Early start graph. Okey, early start graph maksudnya, okey, sumber dah ada. Ni, sebelum ni kita belajar dalam kelas scheduling, kita tak belajar tentang letakkan sumber. Kita hanya letakkan duration. Now we are going into this. Okey, katakanlah kita dah tahu aktiviti 1, 2 perlu pakai 4 orang setiap minggu. Maksudnya minggu pertama 4, minggu kedua 4 orang yang sama. Okey, jadi apa berlaku kepada resource dia? Nampak tak? Ini untuk minggu pertama, kalau kita ambil ni, jumlah dia adalah 4. Minggu kedua 4. Kita campur je. Ya, apa aktiviti yang ada? Ni 4 dan ini juga 4. Minggu kelima, kita campur ni. Ni banyak sikit. Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Lepas tu pun 10. Lepas tu dekat sini 5. Jadi 4 ni, inilah dia. 4 sini, 4 sini, 4 sini. Ini dia punya graf ni lari sikit. 10 sini, ni ialah 5. Dan seterusnya ialah yang ni. Berdasarkan yang ni. Setiap satu daripada ni. Inilah yang kita dapat, kita punya graf, resource, histogram. Di dalam Microsoft Project, dia bagi graf ni. Jadi kamu boleh, nanti kalau kamu dah letak resources, kamu boleh klik dekat resource histogram untuk setiap aktiviti ke ataupun type of resources, dia akan keluar. Okey. Jadi, ini satu bentuk resource graph. Persoalan dia cantik atau tidak? Okey, belum buat comparison lagi. Next. Next. Ini ialah late start graph. Late start graph, kalau kamu perasan, ini dia. Dia shift aktiviti ni paling belakang sekali. Dia shift aktiviti ni paling belakang. Ini menandakan late start. Ni late start. Semua aktiviti ni kecuali yang maksudnya yang tak ada total float. Total float tak ada total float, dia dah tak boleh shift ke sini. Ke kanan lah, ke kanan graf. Okey. Dia dah shift kerana kita nak guna late start. Jadi kita plot graf. Ini pun sama juga. Ini 4, 4, 4, 4. Kat sini ialah 5. Ini 5 dan 7. Sini 7. Sini pun 7. Sini ialah 7. Ini yang kita dapat nilai ni. 4 sini, 4 sini, 4 sini. Ini 5, ini 7. Ini semua 7 ni. Dan peak ni. Peak ni sebenarnya datang daripada sini. Sebab graf ni dia lari sikit. Dia, ini dia. Pada hari ke-11. Pada hari ke-11, dia 10. 7 campur ni 10. Nampak tak? Okey, 10. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita nampak tak? Dia ada dua graf. Mengikut early start, ni bentuk dia punya resource histogram. Kalau mengikut late start, ini bentuk dia. Jadi, yang mana lebih bagus? Okey, yang mana lebih bagus? Nampak gayanya kalau ikut early start ni, dia ada banyak peak dan juga dia punya puncak dan lembah dia. Yang bagusnya nampak gayanya mengikut late start. Tetapi late start pula ada tertonjol keluar ni. Boleh tak kita buat something dengan dia? Okey, kalau kita tengok ni, yang 10 ni, okey, 10 ni dia datang pada mana? Okey, kita tengok yang ni. 10 ni, hari ke-11 dia datang pada sini. Ni dia. Ni dia. 7 campur 3. Jadi, kalau misalnya, saya tak nak ada bonjol ni, jadi
apa yang saya boleh buat? Saya tengok aktiviti yang ni, saya boleh push dia ke kiri. Contoh yang ni, saya boleh push dia sampai ke sini. Kalau saya push dia pun sama juga, 7 campur 3, 10 juga. Jadi, benda ni dia akan lagi ke sini, lagi ke sini. Jadi, kecuali kalau misalnya saya push dia sampai ke sini terus, tetapi whatever it is, bila saya ubah dia punya bar chart ni, jadi nampak tak aktiviti ataupun graf ni dia akan turut juga berubah. Jadi, bergantung pada kita yang aktiviti mana yang kita nak ubah supaya graf kita nampak the best lah. Mungkin dalam senario ni, oleh kerana tak banyak aktiviti yang ada total float yang ini dan juga ini. Jadi maksudnya graf kita tu, kita tak banyak boleh berubah lah. Okay? Tak banyak boleh berubah. Jadi apa-apa pun, bila kita nak buat perubahan, kita bukan setakat ubah satu aktiviti saja. Mungkin kita perlu ubah beberapa aktiviti dalam total float yang sama, supaya dia dapat jadi satu graf yang lebih baik lah. Okay, kita tengok contoh yang kalau misalnya dia punya aktiviti itu banyak, mungkin kita nampak graf ni. Contoh macam ni lah Ni saya nak tunjukkan ni je. Ni lah punya early start, punya value, late start punya value. Katakanlah dia ada graf. Ini ialah early start. Ni late start, nampak tak graf dia? Okay, early start graf dia bentuk macam ni. Dia ada satu puncak sini, lepas tu ada dua puncak macam ni. Manakala yang late start ni nampak lebih cantik. Okay, dia menaik cuma ada peak dekat sini je, lepas tu ada menurun. Jadi apakah pilihan kita? Okay, apa yang dibuat dalam exercise ni, kalau kita dapat superimpose lah, superimpose dua gambar ni, then only we know. Jadi ini yang saya kata tadi. Akhir sekali, di dalam graf ni, dia guna sebahagian aktiviti yang early start tu dia maintain. Kemudian yang late start pun dia guna juga. Cuma ada yang peak ni, dia adjust sikit. Sebab itulah dalam satu planning yang bagus, kita kena guna, we need to guna aktiviti, guna early start, kita guna late start, dan ini ialah yang kita panggil in between. In between maksudnya, dia tidaklah late start pun bukan, early start pun bukan, tapi in between. In between what? Kita use dia punya total float sebaik mungkin. Barulah kita dapat resource histogram yang terbaik. Inilah yang dikatakan smoothing exercise. Okay, smoothing exercise. Alright, so last kali contoh yang kita nak tunjukkan ini. Jadi kamu pun dalam nota yang printed dulu ada the whole reading dia, cuma dalam slide ni kita bagi sikit je lah. Okay, katakanlah kita ada satu AOA diagram yang simple. Ini ialah early start, ini ialah early finish, ini ialah late start, late finish value. Jadi kita dah tahu early start, early finish value semua dah tahu, total float pun dah tahu, dia punya number resources pun dah tahu, diberi. Okay, contohnya resources pun diberi, total float kita boleh kira, early start kita boleh kira, duration pun kita boleh, duration memang diberi, jadi kita lukis graf dia. Ini ialah contohnya early start punya graf. Okay, ini contoh, ini yang graf yang 3 in 1. 3 in 1 ni maksudnya ada quantity, ada time, dan juga ada activity. Contohnya pada hari ke-6 ni, kita boleh tahu berapakah bilangan aktiviti yang terlibat, 2, 3, berapakah kuantiti, ialah 4, dan hari yang ke-6. Itu contohlah. Jadi kita nampak graf ni, it looks like this. Then kita bandingkan dengan late start pula. Ni late start. Late start graph nampak gayanya much better berbanding dengan early start. Okay. Cuma tinggal lagi ada aktiviti 3-4. Persoalan dia aktiviti 3-4 kita boleh tak kurangkan yang tonjol-tonjol ni, 3-4 ni. Kita tengok 3-4. 3-4 dia sini. 3-4 total float 2 hari. Kalau total float 2 hari, maksudnya kalau kita nak move, kita kena move ke kiri. Sebab ini ialah late start. Kalau move ke kiri, maksudnya kita letak kat sini ataupun di sini. Jadi maksudnya tak banyak beza jugalah. Itu kalau kita nak move satu aktiviti saja. Tetapi mungkinlah dalam kes macam ni,
kita move aktiviti 3-4 ni ke sini, jadi selesai masalah sebab dia almost perfect graph. Kalau kita nak lagi, kita nak pun dia tak banyak sebab kalau kita tengok 3 aktiviti ni je yang boleh kita move around. Aktiviti 45 dan juga aktiviti 24. Sebab itu saja yang ada total float. Okey, ini ialah smoothing. Smoothing exercise. Last kali ialah leveling. Leveling exercise. Okey, leveling exercise ni maksudnya katakanlah contoh kita guna yang late start punya graph. Late start punya graph kita tengok late start punya graph paling maksimum ialah 7. Ini 7 orang. Tetapi katakanlah kita nak buat cut off 5 orang. 5 kat sini. 5. Limit 5. Kalau 5 maksudnya aktiviti ni terjejas. Jadi apa yang berlaku, dan kita tengok timing ni, semua aktiviti dah pack dia dah rapat-rapat. Kalau aktiviti 24 dan 34 dan 45 ni tak cukup masa, dia kena push aktiviti ni ke sini. Jadi itulah yang resource leveling tadi, bila kita limit resources, nampak tak? Aktiviti 1, 2, 2, 3, yang ini sama, ini sama. Aktiviti 24, okey, 24 kita priority kan, 34 priority, 35, nampak aktiviti 45 kita push. Apa berlaku pada duration? Duration turut berubah. Asalnya duration ialah 16 hari. Ini, manakala leveling tadi, from 16 now become 22. Inilah konsep leveling. Leveling ni biasanya dia akan extend. Ada possibility extend time. Ada possibility extend the time. Itu isu dia. Okay. Yang ni sama jugalah dia punya. Ini kadang-kadang bila kita sebut resources tu kita tak boleh campurkan. Contohnya mesin bulldozer dengan excavator kita kena asingkan. Itu juga dengan workforce. Kita tak boleh campurkan carpenter dengan barbender dengan completer, bricklayer, kerana kalau dalam projek besar, carpenter dia tak buat kerja lain. Dia buat carpenter saja. Completer dia buat kerja completer. Itu contohlah Alright, so itu ialah kita punya kelas untuk hari ini. Jadi saya pun dah share pelbagai YouTube punya video untuk kamu faham lagi. Tapi dia punya konsep tu, inilah dia punya konsep dia. Alright.